So, siapa pun yang kita jumpa, bila kita bersembang, bila kita bercakap, asasnya ada dalam diri kita tak? Asasnya ada dalam dada kita. Asasnya ada dalam diri kita. Kita akan jelas, kita akan faham, kita akan tahu kenapa kita buat benda tu. That's why saya cakap tadi, kalau ada Quran di dada, kita tenang sebenarnya. Kenapa kita tenang? Kita nampak kelompok A, kita nampak kelompok B, kita nampak kelompok C. Khilaf itu akan ada. Tapi kenapa kita tenang? Sebab kita tahu yang kelompok A punya pandangan ada dalam Quran, kelompok B ada dalam Quran, kelompok C ada dalam Quran. Tapi masalahnya A salah faham, B salah faham, C salah faham. Salah faham itu kita tahu di mana. Dan kita jadi orang yang tenang. Orang yang berilmu, dia tidak akan masuk ke dalam perdebatan. Allah larang perdebatan kerana ia adalah perbuatan syaitan. Takkan kita nak panggil hujah ni, mai aku cerita dengan kau apa yang betul. Ni mai kau ni, mai kau ni. Kita pula jadi batu apinya. Itu yang Allah tak nak. Jadi, jika kamu masuk ke dalam perbicaraan mereka, tinggalkan mereka dengan baik, Allah ajar. So, step-step tu Allah dah ada dalam Quran. Allah dah ajar dah step-stepnya. Kita ni bukan nak menjadi orang yang tahu. Kita dapat Quran. Quran ini sebenarnya dia is very personalized. Kau baca Quran, kau akan tahu apa tuntutan Allah ke atas diri kita. Bukan ke atas kelompok kita. Kena ingat, organisasi tak masuk syurga. Yang masuk syurga ni orangnya. So, tanda-tanda neraka ni, panas di dada ni, ni tanda-tanda panas. Kalau kita dapat satu ilmu, tapi kita panas, kita dengki, kita jaki dengan manusia, kita tak boleh tengok orang lebih pandai dari kita, then something wrong. Bukan dengan ilmu tadi, tapi dengan hawa nafsu kita. So, yang kita nak perhati ni, setan dalam diri kita ni, setan dalam dada kita. Waswis yang ada dalam diri kita, itu setannya. Itu yang menyebabkan kita duk bertelagah. Itu menyebabkan kita duk bersangka-sangka. Kita sangka kita dah betul, sangka kita betul. Itu pun dah setan. Sebab setan dia rasa diri dia lebih besar tak? Dia rasa dia lebih baik daripada Adam. Dia rasa dia betul tak? Dia rasa lagi tinggi. Dia rasa lagi mulia. Masalahnya kita rasa kita ni mulia dari orang lain. Kita tak meraihkan pendapat. Kita nak meraihkan perbezaan. Hujah, semua orang boleh mengeluarkan hujah. Kerana manusia diberikan akal yang melihat perspektif yang berbeza. Yang kita nak raihkan berdasarkan Al-Quran. Sebab kerana Quran ini mempunyai pelbagai dimensi. Ada mutasyabihat, ada muhkamat. Ada orang mampu mencerap begini. Tidak ada orang mampu mencerap seperti mana kita. Ada orang lebih mampu, lebih tinggi lagi ilmu dia dengan Al-Quran tadi. Tapi kita bukan nak berdebat. Kita mencari di mana ruang persefahaman. Tapi yang mana yang menentukan betul atau salah? Kembali kepada kitab. Persisihan itu akan dijawab dengan kitab. Itu namanya budaya syura, bukannya perdebatan. Duduk dalam syura, bincangkan. Di situlah kita nak merawat penyakit hati. Ni banyak penyakit hati ni, penyakit yang ada dalam dada ni, waswis yang menyebabkan kita berpecah. So, faham kat situ. So, apa kata Imam Malik? Imam Malik kata apa pula? Aku hanya seorang manusia biasa. Ada tak dalam Al-Quran? Nabi sendiri pun claim, aku ni manusia biasa? Ada. Jadi kita melihat apa yang Imam Malik cakap ni pun base-nya datang daripada Al-Quran. Dan mungkin tersalah dan mungkin pula benar. Jadi ini kata Imam Malik. Oleh itu, telitilah pendapatku ini. Seperhati dulu pendapat dia. Jangan kita terus melompat. Jadi orang lain pun ada juga yang betul, ada yang salah. So kita teliti dulu pendapat seseorang tu. Sekiranya ia benar dan sama dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ikutilah dan berpeganglah. Sekiranya ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Ini prinsip imam-imam terdahulu. So mereka membawa satu spirit untuk menegakkan yang hak. Kalau betul, pegang. Kalau salah, tinggalkan. Itu kita. Kita tak salah pun kita nak orang ikut. Betul lagilah kita mengutuk orang. Nampak kita saja yang betul. Suka salah orang lain. Tapi prinsipnya, kalau selagi kita berpegang kepada kitab, berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada Sunnah, dan di situlah stand kita. Takkan goyang. Kerana apa?
Al-Quran itu yang memberikan kita prinsip. Kita mampu qiyam. Ini namanya qiyam. Kita mampu berdiri. Allah qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri dengan sendirinya. So macam mana ilmu Allah tu nak berdiri? Allah mampu untuk memberikan kita ni prinsip. Kita yang nak membawa prinsip ilmu Allah tu. So bila kita bertembung dengan sesuatu golongan, kita raikan dulu pandangan. Sebab tu ibadahnya diam. Jangan banyak cakap. Sebab bila banyak cakap, kadang-kadang dia menampakkan bodohnya kita. Dia tak menampakkan pandainya kita. Apabila kita perlu bercakap dan kita bercakap, itu puasa. Puasa dari berkata-kata. Apabila kita nampak kebatilan, di situ kita tegakkan yang hak. Hanya apabila kita nampak yang batil. So semua ini, elemen-elemen ada di dalam Quran ini sangat halus untuk kita belajar. Belajar ni tak akan habis sampai mati. Sekarang pun saya masih belajar. Jadi, jangan kata kita dah rasa, kita dah bijak, kita dah pandai. Tak. Quran, ilmunya sentiasa akan mampu untuk berubah-ubah mengikut kesesuaian zaman. Ilmunya, ayat dia sama. Ayat Quran tak boleh diubah. Tapi ilmu Al-Quran itu, dia akan mampu untuk sesuai dengan keadaan zaman. Itu mukjizat Quran yang kita kena kuasai. Kita kena dapat knowledge yang ada dalam Quran. Kalau tidak, Quran hanya jadi tulisan yang kita tak akan faham sampai bila-bila. Kerana apa? Dadanya sempit. Dada sempit, tak akan faham. Apa mesej Allah? Quran, ilmunya sentiasa akan mampu untuk berubah-ubah mengikut kesesuaian zaman. Ilmunya, ayat dia sama. Ayat Quran tak boleh diubah. Tapi ilmu Al-Quran itu, dia akan mampu untuk sesuai dengan keadaan zaman. Itu mukjizat Quran yang kita kena kuasai. Kita kena dapat knowledge yang ada dalam Quran. Kalau tidak, Quran hanya jadi tulisan yang kita tak akan faham sampai bila-bila. Kerana apa? Dadanya sempit. Dada sempit, tak akan faham. Apa mesej Allah? Hanya dada yang luas, dada yang lapang, dada yang betul-betul bersedia untuk membawa risalah ini sebagai satu bentuk zikir harian kita. Zikir ni bukan kita hanya duduk zikir di mulut. Tak, zikir ni kena ingat di kepala. Ni Allah cakap apa? Allah pesan apa? Duduk di dada dengan jelas. Ni Allah bagi tahu begini. Allah pesan macam ni, Allah cakap macam ni, Allah kata dalam Quran macam ni. Kita jenis orang yang faham bahasa. Faham bahasa Quran. Jangan faham bahasa manusia saja. Bahasa Quran, bahasa Allah kena faham. Yang bercakap dengan kita tu Allah. Jadi Allah pesan kepada kita melalui ayat-ayat ni. Apa pesanan Allah tu? Dizikirkan di dalam diri kita. Ingat, Allah sebut macam ni. Allah kata, wala taqrabu zina. Allah kata, jangan dekati zina. Dekat pun tak boleh. Apa lagi kalau dah melantak zina. Jadi banyak benda tak ke arah zina tu. Banyak. Jangan dekati. Potong. Ada orang kata istilahnya red flag. Kan? Dah nampak dah tanda-tandanya, itu tanda red flag. Kena berjaga-jaga. Why? Allah dah larang. Allah dah pesan. Zikir-zikirkan. Itunya tausiah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tausiahnya datang daripada mana? Daripada perintah Allah. Wa tawasau bil haq, sampaikan dengan kebenaran. Allah dah sampaikan tak dengan kebenaran? Dah. Kat mana? Quran itu. Penuh dengan tausiah Allah. Penuh dengan peringatan daripada Allah. Mana kita buat? Kita campak, kita buang benda ni. Baca tak faham, kita tinggal Allah ke belakang. Kita ambil, kita lempar Quran ke belakang. Ada tak Allah sebut ayat tu? Ada, Allah kata. Mereka menjadikan Al-Quran ini dibuang ke belakang, dilempar ke belakang, dibaling ke belakang, ditinggalkan di belakang. Itu ciri-ciri manusia yang Allah sebut. So di sini, jadilah manusia yang benar-benar faham. Lapangkan dada, kita akan mudahkan banyak urusan sebenarnya. Nak merdeka, lapangkan dada dulu. Nak bebas daripada perangai-perangai buruk, perangai-perangai syaitan, lapangkan dada.